Saya rasa P. Ramlee itu adalah seorang yang sangat berkebolehan. Beliau telah dianugerahkan dengan bakat seni yang sangat halus dan hebat. Beliau adalah seorang yang versatile, seorang pemuzik, seorang pelakon, seorang penyanyi, juga seorang pengarah filem. Uh, jadi saya rasa beliau itu sangat berkebolehan dan karya-karya beliau menampilkan sesuatu yang agak unik yang belum pernah kita dapati pada diri seseorang sejauh ini pada pendapat saya. Maksudnya sifat-sifat ataupun bakat tersebut uh, berada pada diri satu orang. Saya rasa itu adalah satu yang sangat luar biasa. Dari sudut karya, saya rasa P. Ramlee itu dia berjaya mendekati masyarakat kerana saya rasa dia dapat menggenggam hasrat masyarakat ketika itu. Yang saya masukkan adalah semua karya atau kebanyakan karya beliau itu bila telah dihasilkan melekat pada minda dan jiwa masyarakat dan ia hidup sehingga kini. Dan itu agak luar biasa kerana saya belum menemukan seseorang yang sehebat itu sejauh ini. Dari sudut uh, filem, misal kata karya seperti Ibu Mertuaku adalah satu karya klasik yang saya rasa adalah salah satu karya beliau yang paling saya suka dan yang saya rasa yang dari sudut seninya juga agak tinggi. Uh, dan tapi P. Ramlee itu dia tidak uh, setakat menangani karya-karya demikian. Seperti yang kita tahu, beliau juga menceburi karya-karya yang lebih berunsur jenaka atau humor. Tetapi di samping itu mengandungi falsafah, mengandungi unsur-unsur moral yang tinggi yang disampaikan dengan secara sambil lewa, secara tidak secara didaktik atau mendadak, tapi yang secara yang mudah diterima masyarakat dan mudah diresapi unsur moralnya. Dan itu saya rasa bukan mudah dilakukan oleh seseorang. Misal kata dalam karya saya sendiri, saya masih mencuba menyelitkan unsur-unsur humor, unsur jenaka dalam karya-karya yang bersifat serius. Seperti contoh, sebagai contoh misalnya dalam karya saya yang terbaru itu, Duka Tuan Bertahta, saya sengaja meminjam 3 watak dalam Bujang Lapuk, Ramlee, Aziz dan Sudin, dan saya wujudkan watak mereka dalam karya saya yang berjudul Duka Tuan Bertahta itu untuk mengimbangi keseriusan ataupun mesej berat yang ingin saya sampaikan di balik unsur novel sejarah tersebut. Jadi saya pinjam teknik yang digunakan oleh P. Ramlee, malah saya pinjam watak dalam cerita P. Ramlee dalam karya saya sendiri kerana saya rasa itu adalah salah satu cara yang efektif bagi menyampaikan pengajaran kepada masyarakat. Bila kita menulis untuk menyampaikan mesej, kadang-kadang kita akan menjadi seorang penghujah dan bukan seorang pencerita. Itu adalah bahayanya ataupun risiko yang selalu dihadapi oleh seorang penulis. Apa yang saya pelajari daripada P. Ramlee adalah ia masih boleh dilakukan dengan secara bercerita dan berjenaka. Dan itu adalah suatu pengajaran berharga yang saya dapatkan daripada beliau. Bila P. Ramlee bercerita, beliau juga menggunakan bahasa yang rapat ataupun akrab dengan masyarakat. Bukan bahasa yang diada-adakan. Jadi dalam dialog karya-karya atau filem-filem beliau, bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa orang biasa. Bukan bahasa-bahasa orang istana ataupun orang-orang yang berfalsafah dan sebagainya. Dan itu mudah diresapi oleh pendengar dan juga penonton. Jadi
Saya rasa keistimewaan tersebut terbit uh, ataupun timbul kerana P. Ramlee itu memang orang yang dekat dengan masyarakat. Beliau bergaul dengan masyarakat dan tidak ada jurang antara pengkarya dengan masyarakat. Dan jadi pengkarya bukan bersifat elitis, tapi lebih berakar dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan keistimewaan itu adalah suatu yang sangat berkesan apabila ia ditumpahkan dalam bentuk karya. Hubungan antara pengkarya dengan masyarakat yang lebih bersifat akrab dan bukan bersifat elitis menghasilkan karya yang juga mudah diresapi pengajarannya oleh masyarakat. Itu yang saya dapat tanggap daripada karya-karya beliau. Ia adalah satu matlamat yang ingin saya capai juga dalam karya saya, tapi adalah satu yang agak mencabar kerana masyarakat kita pada hari ini agak berlainan dengan masyarakat P. Ramlee ketika itu. Kita tidak bergaul seperti mereka. Pengkarya seperti saya, walaupun ingin mendampingi masyarakat, kadang-kadang peluang untuk bersama-sama mereka juga agak kurang. Misal kata, saya berusaha sejauh mana mungkin untuk pergi ke Geylang Serai pada setiap minggu untuk melihat keadaan masyarakat. Saya sengaja menaiki bas, menaiki MRT untuk mendampingi masyarakat. Itulah cara terhad saya mendampingi masyarakat, untuk mengenali dan merasakan denyut nadi serta hasrat masyarakat agar saya dapat tumpahkan dalam karya. Saya rasa P. Ramlee ketika itu, beliau memang bergaul tanpa sebarang batasan, tanpa sebarang hambatan dengan masyarakat. Tapi keadaan hidup kita hari ini yang lebih dikotak-kotakkan oleh tugas-tugas tertentu, tidak mencipta sesuatu yang demikian. Oleh itu, saya terpaksa mencari cara-cara lain untuk mendampingi masyarakat. Kerana saya rasa akhirnya, kalau karya kita itu tidak dekat dengan masyarakat, ia akan hanya menjadi kumpulan-kumpulan buku di kutubkhana yang tidak dirujuk oleh sesiapa. Dan sebagai seorang pengkarya, saya rasa akan berasa rugi jika karya saya tidak dinikmati oleh masyarakat. Saya sebenarnya belum mengkaji karya-karya P. Ramlee secara mendalam, secara jujur. Tapi saya hanya, apa yang ingin saya katakan ini adalah respon seorang peminat, seorang penonton terhadap karya-karya beliau. Dari sudut karya serius, saya rasa karya beliau yang paling saya minati adalah Ibu Mertuaku, kerana ceritanya itu agak dramatik, agak menyayat hati dan membawa pengajaran yang berat tentang bagaimana kita harus berlaku jujur dalam kehidupan serta unsur-unsur menghormati orang tua serta menghargai cinta amat ketara dalam karya tersebut. Sabar ya. Aku kehilangan kau, sabar ya. Aku kehilangan kau. Menangis konon. Jangan tak tahu malu. Menikah 1 sen tidak keluar uang, malah harta anakku kau kikis sampai habis. Kemudian kau seksa pula anak aku sehingga mati. Pergi kau main muzik di sana, buat apa kau menangis di sini? Saudara, mengapa saudara menangis di kubur ibu saya? Apa? Kubur ibu saudara? Apa artinya semua ini?
Maju. Ampunkan Kasim. Ampunkan Mak Kasim. Kalau ini bukan kuburnya Sabaria, di mana Sabaria sekarang? Sabaria ada, Sabaria. Mak sudah kawinkan dengan Dokter Ismadi. Sekarang barulah aku tahu segala-galanya. Rupanya, kamulah yang mengirim telegram palsu supaya aku boleh bercerai dengan Sabaria. Bukankah begitu, Mak? Iya, Kasim, jangan cakap lagi, Lena. Mana tua masalah, Kasim, jangan cakap lagi, Lena. Aku heran. Mengapakah kau diciptakan Allah menjadi manusia? Kan lebih baik kau menjadi haiwan. Astagfirullahaladzim, Kasim. Nama Kasim. Aku dah tua, maafkan aku, Kasim. Aku salah, Kasim. Allah, Kasim. Dan saya tetap meminati karya-karya lucu beliau seperti siri-siri Mujang Lapuk beliau, dan saya rasa anak-anak saya juga begitu, walaupun mereka mungkin tidak menguasai bahasa Melayu seperti mana mungkin saya menguasainya, tapi karya-karya P. Ramlee tetap mereka tonton kerana mereka dapat menghargai unsur lawak dan juga unsur pengajaran di dalam karya tersebut. Bawa kamera depan. Korang dah hafal dialog semua? Boleh kita ambil gambar sekarang? Boleh tuan. Korang lagi? Online. Siap semua. Siap semua? Kamera. Running. Running. 51 by 1. Action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan setan Aminur Rasyid. Bukan setan, syaitan, sultan. Maaf, Tuan Director. Go. Running. Take 2. Action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Sultan Aminur Rasyid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku. Adakah perkara yang baik hari ini? Ada, tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimaunya. Kat! Buka kandang harimau. Sekali rimau ngap, kepala engkau hilang. Kau nak mampus, buka ladang limaunya. Bodoh bahlul. Bodoh bahlul. Baik, tuan. Go! Running. Take 3. Action! Ada, tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan pembukaan ladang limaunya. Bagus, Datuk Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Tak! Sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur. Selepas subuh kau pergi, bodoh. Go! Running. Take 4. Action! Bagus, Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Bagus, Tuan. Datuk Perdana Menteri boleh pergi. Baik, Tuan. Ampun, Tuan. Wahai Datuk Ahlil Nujum Marang Prabu Kepunden Parang Skeper, Tuan. Semalam, beta telah bermimpi. Setumpuk taik lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu, Tok Nujum? Menurut di dalam amalan Patih, tuanku akan ditimpa bahaya. Bahaya. Tidak. Tapi taik lembu itu tidak betul-betul melengkap di muka beta. Hanya sipi jatuh kena bau beta. Apa itu, Tok Nujum? Oh, ya kena sipi. Ya. Jadi kalau kena sipi itu alamat tuanku kena demam malaria tapioka. Sipi pun tidak sipi yang sebenarnya beta ketis. Kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisbu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisbu nama apa? Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengenal di dalam ini gambar. Saya bisa kata masih
saya mendorong anak-anak saya menonton filem-filem P. Ramlee untuk menambahkan kosakata bahasa Melayu serta untuk mereka berjinak-jinak dengan cara orang Melayu bertutur. Kerana ramai daripada kanak-kanak anak-anak sekolah pada masa ini, mereka selalu berfikir dalam bahasa Inggeris dan cuba menterjemah tuturan mereka dalam bahasa Melayu. Dan ia menjadi satu yang janggal. Jadi menonton filem-filem P. Ramlee akan lebih dapat mendekatkan mereka tentang pertuturan bahasa Melayu secara alami, secara semula. Jadi seperti mana orang Melayu bertutur dan bukan bagaimana orang Melayu cuba bertutur setelah menterjemahkannya daripada bahasa Inggeris. Dan filem-filem P. Ramlee menjadi wadah, menjadi jembatan, menjadi bahan untuk mereka mengenali bahasa Melayu dengan lebih erat lagi. Saudara nak jumpa manager? Ya, saya. Baiklah, ikut saya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Titi. Terima kasih. Isi 3 orang apa dia, Mang? Dia orang minta kerja lah. Ini macam dia muka mau jadi film star ke? Lupa satu lah. Baru orang minta kerja lu macam-macam cakap. Macam lu biar bangsa mau maju. Alah, Sing, lu bahasa sama gua nampak ni, Sing. Bukan bangsa. Lu biar nasib lu makan. Dia biar nasib dia makan. Apa salah kalau makan sama-sama? Saya rasa P. Ramlee ini dia tidak berfikir ataupun cara beliau berkarya itu bukan dengan cara merangkakan sesuatu. Bagi saya, keistimewaan cerita-cerita P. Ramlee adalah cerita-cerita itu bersifat spontan, seolah tidak ada struktur di dalamnya. Walaupun sebenarnya kalau kita analisa, memang tetap ada strukturnya. Misalkan dalam cerita kisah-kisah lucu Bujang Lapuk, plotnya mudah saja. Kadang-kadang plotnya tak masuk akal kadang-kadang. Kadang-kadang banyak keadaan tertentu yang seolah didorong oleh kebetulan daripada sesuatu yang dirancangkan. Tapi itulah keistimewaan filem-filem beliau. Dia bersifat longgar dari segi plot, tetapi masih berjaya ditampilkan sebagai satu naratif. Dan itu bagi saya adalah sesuatu yang agak unik. Kerana selalunya kalau bila pengarang novelis berkarya misalnya kata, akan diadakan semacam rangka untuk sebagai landasan. Tapi filem-filem P. Ramlee yang terutama filem-filem lawak beliau, dari sudut plot itu seolah dia tidak dirancang dengan lebih awal, walaupun mungkin ada garis dasar yang lebar ataupun yang tapi seolah menumbuh daripada satu adegan kepada satu adegan tertentu dan akhirnya menemukan jalan cerita akhir. Jadi itu pada pandangan saya lah dari sudut pengkaryaan beliau itu, ia lebih bersifat organik, bersifat sesuatu yang menumbuh dari satu plot dan bukan sesuatu yang dirancangkan dengan sengaja daripada awal. Dari sudut watak-watak, saya merujuk kepada filem-filem lawak beliau ini, saya rasa masih rapat pada watak-watak sebenar, seperti watak Aziz, Sudin. Bagi saya, watak-watak beliau mereka itu, jika kita bandingkan dengan antara watak-watak dalam filem dengan watak-watak di luar, saya rasa banyak persamaannya. Dan itu dipinjam atau dibawa daripada kehidupan sebenar kepada kehidupan dalam karya. Dan itu bagi saya adalah sesuatu yang bila dapat ditangani
dan bila dapat diambil keistimewaannya itu dan digubah dalam sebuah karya, adalah sesuatu yang agak unik juga kerana dia bukan sesuatu yang direka di luar kemudian dimasukkan ke dalam, tapi diambil daripada luar dan dihidupkan di dalam. Jadi itu pandangan saya lah. Walaupun saya tidak mengenali Sudin dan Samsudin dan Aziz secara rapat, tapi saya dapat kesan bahawa peribadi Samsudin dan peribadi Aziz di luar karya agak rapat dengan apa yang ditampilkan dalam karya. Dari sudut penampilan, dari sudut kejiwaan mereka. Dan itu yang menghidupkan watak-watak dalam karya bagi saya. Jadi bukan seperti sekarang, misalnya kata seorang aktor itu mungkin diminta supaya melakonkan watak lain daripada wataknya di luar. Jadi itu, tapi dalam watak-watak seperti Samsudin dan Aziz, hubungan antara peribadi di dalam dan di luar adalah agak rapat. Saya rasa masih boleh, saya masih menaruh harapan bahawa akan ada seseorang yang dapat berkarya seperti beliau. Walaupun bukan dari sudut menjadi seperti beliau kerana beliau itu seorang yang versatile, tapi seolah-olah menaruh harapan agar ada pengkarya-pengkarya tertentu dari sudut cipta lagu, dari pembuat filem, serta pengarah filem misalnya kata, yang dapat menandingi apa yang telah dilakukan oleh P. Ramlee. Tidak semestinya ia wujud dalam satu peribadi, tapi harapan saya masih subur untuk melihat beberapa peribadi mengambil sebahagian daripada apa yang telah dilakukan oleh P. Ramlee dan memperbaiki serta mengatasinya. Dan saya rasa itu masih boleh dilakukan. Tapi untuk melihat kesemua daripada keistimewaan tersebut wujud dalam satu peribadi, itu saya rasa masih menjadi satu impian yang agak payah dicapai. Kerana P. Ramlee bagi saya adalah seorang yang unik. Kerana beliau mempunyai bakat dalam pelbagai genre seni. Dan untuk melihat kesemuanya itu dalam satu peribadi, kita mungkin terpaksa menunggu lagi 50 tahun, 60 tahun untuk melihat kewujudan demikian. Tapi ada satu perkara yang ingin saya sampaikan di sini, bahawa walaupun kita tahu bahawa P. Ramlee itu adalah satu seniman pengkarya yang hebat, saya rasa kita tidak harus terikat pada apa yang telah beliau capai. Kerana kita mungkin terperangkap dalam satu sikap kita mengagungi masa lepas, tapi tidak menerima dan cuba mencipta sesuatu yang dapat menandingi atau yang lebih hebat daripada beliau pada masa kini dan masa hadapan. Jadi kalau kita boleh menggunakan karya-karya P. Ramlee sebagai bahan rujukan, tapi kita harus keluar daripada tempurung bahawa bahawa karya-karya beliau adalah yang terbaik bagi masyarakat Melayu. Saya rasa perlu ada hasrat untuk mencipta sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh P. Ramlee. Kecenderungan kita pada hari ini adalah untuk menganggungkan karya beliau dan berhenti di situ, tapi tidak cuba mencipta sesuatu yang dapat menandingi atau mengatasi karya beliau, di samping menangani persoalan yang relevan pada masa kini. Jangan sampai kita mencipta karya-karya yang serupa karya-karya beliau. Saya rasa itu adalah satu yang bukan memajukan seni masyarakat Singapura, tapi
suatu yang memundurkan. Tapi kita harus menangani persoalan yang wujud pada masa kini dan menampilkan karya yang unik dan dapat dilihat sebagai cerminan keadaan pada masa kini. Saya rasa disiplin adalah suatu sifat yang adalah salah satu daripada sifat yang penting bagi seorang pengkarya. Bila saya berkarya, misalnya kata saya mengambil nasihat daripada salah seorang ketua arkitek saya pada masa itu, Yu Taike, yang memberitahu saya dalam seni perlu ada fokus. Tanpa fokus anda tidak akan dapat mencipta seni. Jadi untuk jadi fokus tu disiplin perlu. Kerana kalau tidak kita akan diekakan oleh keadaan sekeliling kita, kerja-kerja sehari dan sebagainya, yang menyebabkan kita tidak dapat mencipta karya seni yang halus, hebat dan evergreen seperti P. Ramlee.